Ni simpan ada bunga ni. Ha? Ha, simpan. Dah sudah simpan. Kau pada berapa? Kita talung vacuum sikit. Ni rabuk sini dah vacuum. Macam tak? Saya tak buat apa ya? Abang mau sedih ni. Abang mau sedih. Abang berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Siti Zainun Amir. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa lagi rakan-rakan kita yang dah ada Puan Siti Zainun Amir, Fakhri Naim. Itu je nama yang keluar kat ruangan komen. Fahmi Nazrin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah bertemu lagi kita pagi ni. Hari Ahad hari ni hari Minggu, Ahad. (28 Jun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Surya. Alhamdulillah.
Saya confuse tadi. 28 pula. Hari ni kita 21 Tiba-tiba pula saya jadi lost. Allahu Akbar. Sekejap Hari ni Ahad 21 Jun 2020 bersamaan 29 Syawal. Itu saya pelik tadi. Saya salah tengok kalender. 21 Jun hari ni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Aisyah. Selamat datang Puan Aisyah. Selamat datang Dr. Surya. Okey. Okay, Alhamdulillah kita bertemu pagi ni hari Minggu, hujung Minggu pada hari ni. Ahad 21 Jun 2020 bersamaan 29 Syawal. Kita ada berbaki lagi satu hari lagi Syawal. Okay, Alhamdulillah. Berbaki satu hari lagi, esok last day Syawal. 29 Syawal hari ni bersamaan 21 Jun 2020. Kita bertemu pada pertemuan yang ke-55. Malam tadi kita dah jumpa. Malam tadi kita live dari Bukit daripada Kinrara daripada Kinrara. Okey, alhamdulillah hari ni kita dah kembali live dari Bangi, Bandar Baru Bangi. Stesen 7 Bandar Baru Bangi, alhamdulillah. Okey. So selamat pagi saya ucapkan. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Fazliyanti Rosli, selamat datang Puan. Waalaikumsalam juga buat Cik Nur Nasuha Kamul Zaman. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang. Okey. Sebelum kita bermula dengan lebih lanjut, seperti mana biasa, saya pohon kerjasama, sokongan dan juga bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bantu saya untuk yang pertama, kita sama-sama pakai klik button like kat bawah tu. Okey, klik button like boleh, klik button love boleh. Jangan klik button orang marah tu pun tak, janganlah. Itu ada keluar button orang marah itu kan. Saya pun tak tahu sebab apa, mungkin saya salah terang ke, salah baca ke itu Yang pertama, yang keduanya kita pakai klik button share. Macam yang hari tu kan, atas perkongsian daripada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Saya ingat beberapa hari yang lepas kan, ramai sahabat-sahabat baru. Kita dapat ramai sahabat-sahabat baru yang berkunjung ke sesi FB Live kita, alhamdulillah. Ada yang sebut terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang berkongsi kan. Itu kalau masih ingat lagi kan. Ada yang ucapkan terima kasih sebab atas perkongsian kita semua. Ramai yang dapat tahu tentang FB Live kita ni, ramai yang dapat tahu, ramai yang dapat join, ramai yang dapat turut serta. Alhamdulillah. So, kita pakai klik button share, boleh share kat wall kita sendiri, FB kita sendiri, ataupun boleh share di grup-grup yang kita dah sertai tu, insya-Allah. Okey, dah klik button like, dah klik share, insya-Allah kita akan sambung bacaan pagi ni di muka surat 23 Iqra 6 pada pertemuan kita yang ke-55. Okey, insya-Allah. Okey, kalau kita masih ingat lagi malam tadi, kita dah sama-sama membaca kaedah bacaan wakaf yang ke-5 semalam iaitu kaedah bacaan yang terpakai apabila kita wakaf kaedah wakaf ataupun kaedah bacaan ketika wakaf yang terpakai apabila kita wakaf ataupun kita berhenti pada huruf hamzah yang berbaris dua atas saja. Masih ingat lagi malam tadi itu untuk kaedah yang terpakai bila kita berhenti ataupun apabila kita wakaf pada huruf akhirnya, huruf yang terakhirnya, ataupun kita wakaf pada huruf hamzah sahaja yang berbaris dua atas sahaja. So dua tugasan yang kita kena buat. Yang pertama, baris dua tu kita buang baris satu, daripada an jadi a, kemudian kita tambah alif sebab kita kena baca dia dengan dua harakat hanya apabila wakaf sahaja. Kalau kita memilih untuk sambung wasal, tak nak berhenti, kita akan baca dia dengan baris dua baliklah, an. Bila wakaf, kita akan baca dia dengan baris satu, dua harakat semalam tadi punya topik Okey. So alhamdulillah pagi ni kita akan sambung lagi kaedah wakaf yang ke-6
Okey, 6. Kita ada semua sekali 7 Kita ada balance lagi satu lagi kaedah wakaf yang terakhir untuk silibus Iqra' ni lah. Okey, untuk silibus Iqra' ni kita ada 7. 3 kaedah wakaf di Iqra' 5, 4 kaedah wakaf di Iqra' 6. Untuk Iqra' 6 ni kita dah baca 3 dah 2. Sorry, 2. So hari ni kaedah wakaf yang ketiga. InsyaAllah kalau sempat hari ni ataupun malam nanti kita akan masuk kaedah wakaf yang ketujuh. InsyaAllah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Nur Hayati Muhammad. Selamat datang juga buat Tuan Amran dari Bangi. Alhamdulillah. Okey. So, hari ni kita akan tengok kaedah wakaf yang ke-6. Okey, apabila kita wakaf pada 2 huruf sukun. Apabila kita wakaf pada 2 huruf yang berbaris mati. Okey, kita tengok contoh. Wal fathu. Okey, sekarang sama tengok Wal fathu. Okey. Apabila kita wakaf, masih ingat lagi kaedah wakaf yang pertama. Masa kita sama-sama baca masa Iqra' 5 dulu, kaedah wakaf yang pertama, apabila kita wakaf, huruf yang terakhir, okey, huruf yang terakhir kita matikan dia ataupun kita membacanya dengan baris mati, baris sukun. Okey. So, dalam contoh yang diberi ini, wal fathu, okey, bila kita wakaf, kita kena matikan dia. Kita kena baca dia dengan baris mati, baris sukun Okey. Kemudian sebelum huruf ta, sebelum huruf sebelum huruf ni, huruf second last, huruf ta juga berbaris mati. Juga huruf yang berbaris mati. So, apabila ada 2 huruf yang berbaris mati, kita kena bunyikan huruf berbaris mati yang pertama, kemudian kita bunyikan huruf berbaris mati yang kedua. Okey. Kalau dalam keadaan kita memilih untuk wasal, untuk sambung, tak nak berhenti, okey, wal fathu idza. Contoh andaikan perkataan lepas itu idza lah contoh. Wal fathu idza. Kita baca hu macam biasalah. Wal fathu idza. Kalau kita pilih untuk wasal, untuk sambung, untuk tidak berhenti. Tapi apabila kita pilih untuk waqaf, untuk berhenti, huruf yang terakhir dalam ayat ni, dalam contoh ni adalah huruf kita matikan dia. So kita perlu baca dia dengan baris mati. Okey. Kemudian huruf sebelum juga ataupun huruf second last juga adalah huruf yang berbaris mati, iaitu huruf ta. Jadi dari segi bacaannya kita kena bunyikan 2 huruf yang berbaris mati secara berturutan. Bunyikan huruf ta mati dulu, kemudian bacakan ataupun bunyikan huruf mati. Okey, saya bagi tahu semalam saya sebut malam tadi, ini adalah bacaan ataupun kaedah wakaf yang banyak berlaku kesilapan dalam bacaan orang kita. Okey, ada 2 bentuk kesilapan yang famous, yang popular dilakukan oleh orang kita. Apabila kita wakaf dalam senario situasi macam ni. Okey, kesalahan yang pertama ialah dibaca dengan wal fat. Jelas saya harap saya punya suara ni sangat jelas sebab saya nak kena bunyikan 2 huruf mati. Saya nak demonstrate, nak tunjukkan, nak bunyikan 2 huruf mati yang bunyinya berturutan. Bunyi 2 huruf mati berturut-turut. Okey. Saya nak kena bunyikan 2 huruf mati yang berturut-turut. So saya harap sekejap saya ada tetamu. Sekejap Sekejap minta take 5 sekejap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat bersarapan. Okey, berapa orang dah undi dulu? Ada undi ada berapa orang? Dari rumah tak ini kebetulan nak nolong asnaf dia sekali. Dia nak balik kampung. Jadi caranya kita bantu dia beli barang dia dapat cash. So itu je lah bantu dia. Dari jiran. Sama-sama boleh beli. Kenapa? Kalau ini salam mama. Minta maaf banyak, berbanyak-banyak minta maaf.
Ada jiran hantarkan sarapan. Alhamdulillah rezeki pagi ni Ada jiran menyumbangkan sarapan pagi, menaja sarapan pagi saya pagi ni. Sisi keluarga. Minta maaf banyak-banyak. Alhamdulillah. Jiran tiba-tiba datang hantar nasi lemak pula. Okey. Alhamdulillah. Tu jiran tetangga yang luar biasa Okey. Balik sambung bacaan kita tadi, perbincangan kita tadi. Okey. Bentuk kesalahan pertama yang biasanya, yang banyaknya, yang famousnya, yang popularnya. Okey, saya sebut banyak tu yang banyak berlaku dalam kesalahan bacaan orang kita ialah apabila kita wakaf dalam situasi yang macam ni. Situasi yang macam mana? Ada dua huruf mati yang berturutan. Satu huruf mati yang original memang dah asalnya mati, ta. Satu lagi huruf mati, huruf ha, mati, yang kita matikan dia kerana wakaf. Okey, huruf ta ni memang huruf yang asalnya memang dah original berbaris mati dah. Memang baris mati. Ha ni asalnya berbaris hidup. Hu bunyi dia wal fathu. Tapi kerana wakaf, maka kita matikan dia. Kita membacanya dengan baris mati, baris sukun So ada dua huruf sakinah. Ada dua huruf yang berbaris mati, ada dua huruf yang berbaris sukun berturutan. So bila kita membacanya ketika wakaf, kita kena bunyikan huruf ta mati dulu, baru kita bunyikan huruf ha mati. Okey, tu yang pertama. So sebelum saya tunjukkan kaedah bacaan yang betul, saya tunjukkan dulu kaedah bacaan yang banyaknya, yang famousnya, yang popularnya dibaca dengan kesilapan oleh kebanyakan daripada orang kita. Iaitu kaedah bacaan yang pertama ialah dibaca dengan wal fat. Wal fat. Saya harap jelas tu Jelas Kalau tak jelas boleh komen. Sebab saya perlu pastikan suara saya tu sangat-sangat jelas supaya kita boleh bunyi, supaya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, boleh dengar dengan jelas bunyi ta mati dan juga bunyi ha mati. Okey. So ramai yang membacanya dengan kaedah yang pertama, kaedah ataupun bentuk kesilapan yang pertama ni dia bunyi dengan wal fat. Boleh dengar Ada dengar bunyi ha tak? Tak ada bunyi ha langsung. So ini adalah bentuk kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh kebanyakan daripada orang kita. Orang Melayu kita lah. Okey, bukan kita kat sini. Orang, okey. Boleh faham maksud saya. Okey. Yang kita nak hati-hati supaya kita tak ulangi kesilapan yang sama. Okey. Iaitu kita bunyi ta mati saja. Wal fat. Tak ada langsung bunyi ha. Seolah-olah kita sudah menggugurkan. Seolah-olah kita sudah membuang huruf ha tu dari bacaan kita. Ini kaedah ataupun bentuk bacaan pertama yang salah, yang silap. Okey. Yang pertama wal fat. Tak ada bunyi ha langsung. Okey, tak boleh. Sebab apa? Sebab huruf ha adalah huruf yang berbaris. So apa saja, masih ingat lagi saya punya formula, saya pernah sebut formula ataupun prinsip asas yang saya sebut dulu. Banyak kali saya sebut. Saya rasa masa ikrok 2 saya sebut, masa ikrok 1 dulu pun saya sebut. Hari ni kita dah siri yang ke-55 dah. Okey, jelas sangat, alhamdulillah. Audio dan visual clear, alhamdulillah. Terima kasih. Cik Ismi pun jelas, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey. Sebab apa saya nak demonstrate, nak tunjukkan bunyi dua huruf mati yang berturutan tu. Sebab tu saya perlukan respon tuan-tuan dan puan-puan supaya memang jelas dengan bunyi huruf mati tu. Kalau tak, kita tak akan dapat pemahaman yang jelas. Okey. So kat mana saya tadi So bentuk kesalahan yang pertama ialah dia hanya bunyikan huruf ta mati sahaja, tidak bunyi langsung huruf ha mati. Wal fat. Tak bunyi ha mati langsung. Ini bentuk kesalahan yang pertama sebab kita tidak membunyikan huruf ha, sedangkan huruf ha itu adalah huruf yang berbaris. Berbaris apa? Asalnya berbaris hidup, tapi kita tukar menjadi baris mati kerana wakaf. Bila wakaf kita tukar dia berbaris mati. Ingat, huruf yang berbaris hidup ataupun huruf yang berbaris mati mempunyai makhraj, mempunyai bunyi dia. Kalau masih ingat lagi saya pernah sebut huruf yang tiada baris. Baris atas tak ada, baris bawah tak ada, baris depan tak ada. Tak ada baris hidup. Itu kita panggil baris hidup Baris mati bentuk macam ladam kuda itu pun tak ada, maka itulah huruf yang tak ada bunyi dan tak ada makhraj. Tak ada keluar bunyi langsung okey. So ha ni adalah huruf yang berbaris. Depan asalnya hu, tapi kita matikan dia sebab kerana wakaf kita berhenti pada huruf ha. So ha itu dibaca dengan baris mati. Bila ha tu berbaris mati, dia tetap ada hak bunyi makhraj huruf dia. Harap jelas penerangan saya. So apabila kita wakaf dengan bacaan wal fat.
Okey, so kita hanya membunyikan huruf ta mati saja. Kita dah gugur, buang, dah campak dah huruf ha itu. Itu bentuk kesalahan yang pertama. Bentuk kesalahan yang kedua ialah dibaca dengan macam ni. Wal fatah, wal fatah, wal fatah, wal fatah, gitu. Okey, wal fatah. Boleh jelas itu bentuk kesalahan yang kedua, iaitu dia menggabungkan, mencantumkan dua huruf mati menjadi satu huruf ataupun menjadi satu suku kata. Ta dengan ha tu cantum jadi sekali. Wal fatah, wal fatah. Okey. Nanti kita tengok contoh yang kedua nanti kat bawah Kita tengok contoh yang kedua Ini ayat surah Wal Fajr Al-Fajr. Yang biasa kita biasa ni dalam surah Al-Fajr juzuk 30. Ramai kita biasa ayat ni Masa kita kecil-kecil dulu pun kita biasa baca Tapi kalau masih ingat lagi masa muqaddam dulu kita akan baca macam ni kalau ingat. Kalau ingat dan kalau betul, kalau saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, saya baca dengan tak baca dengan waqaf. Wal fajri walayalin ashrin. Macam tu dululah zaman budak-budak dulu kan. Okey, tapi kalau kita waqaf sama, kita bunyikan jim mati dengan ra mati. Okey, jim mati dengan ra mati. Okey, kita balik pada contoh yang pertama dulu. So, kesalahan yang kedua ialah dia cantum dua huruf mati berturutan tu dicantum menjadi satu huruf ataupun menjadi satu suku kata bunyinya. Ustaz boleh kuatkan sikit huruf ha mati. Saya tak bunyi lagi huruf ha mati ni. Ni saya tunjuk contoh yang salah. Okey, masih lagi dalam contoh bentuk kesalahan yang kedua. Okey, bentuk kesalahan yang pertama cuma bunyi ta mati sahaja. Ha tak bunyi langsung. Wal fat, wal fat. Itu kesalahan yang pertama, tidak membunyikan langsung bunyi ha mati. Bentuk kesalahan yang kedua ialah ta mati dengan ha mati dicantumkan menjadi satu bunyi, menjadi satu makhraj, menjadi satu huruf seolah-olahnya dan juga ataupun menjadi satu suku kata. Wal fatah, wal fatah. Okey, masih ingat lagi tak yang saya sebut semalam? Dua orang mati di kapan sekali dengan satu kain kapan? Itu kata-kata sebutan guru saya bila kita baca macam tu. Guru saya kata Datuk Salahuddin bin Omar Al-Hafiz Al-Qari. Sekarang merupakan timbalan pengurusi Lujnah Tasihih Al-Quran. Nama dia ada terpapar di belakang Al-Quran masing-masing. Kalau tuan-tuan tengok Al-Quran kita yang cetakan Malaysia tu, ni untuk cetakan yang terbaru lah. Yang cetakan terbaru, Datuk Salahuddin bin Omar Al-Hafiz sekarang ni dah menjawat jawatan sebagai timbalan pengurusi Ahli Lujnah Tasihih Al-Quran Malaysia, bawah KDN, Kementerian Dalam Negeri. Itu kita punya tok guru kita tu. Tok guru kita yang juga merupakan hakim musabaqah dan juga hafazan peringkat antarabangsa. Itu tok guru. Yang sanad bacaannya saya terima daripada beliau. Okey, kata tok guru kita, Datuk Salahuddin kata, kenapalah dua orang mati kapan dengan satu kain kapan? Itu dia punya analogi yang saya sebut semalam kan? Saya sebut teaser semalam kan? Itu ibaratnya huruf ta mati bungkus ta je, ha mati bungkus ha, asing-asing. Mana ada dua orang mati kita kapan sekali? Bungkus sekali dengan satu kain kapan? Itu kata Datuk, sampai hari ni kita ingat kan? So maksudnya ialah apabila ada dua huruf mati yang berturutan, kita akan bunyikan setiap huruf mati itu berasingan. Settlekan huruf mati yang pertama, bunyi dan makhraj dia. Makhraj, bunyi dan sifat huruf dia. Barulah kita bunyikan huruf mati yang kedua dengan jaga makhraj dan juga sifat hurufnya. Jelas Itu yang dimaksudkan oleh Datuk Salahuddin tu. Settlekan huruf mati yang pertama, baru settlekan huruf mati yang kedua. Bukannya dua-dua huruf mati bungkus sekali. Jelas maksud saya Itu yang dimaksudkan oleh Datuk. Bila dulu masa zaman pelajar-pelajar dia baca dengan dia, bila baca macam tu, wal fatah, wal fajr, dia kata apa hal lah dua orang mati bungkus sekali. Mana ada dua orang mati kapan sekali? Asing-asing lah kapan. Masa tu kita tak faham. Rupanya maksud dia settlekan satu persatu bunyi huruf mati tersebut. Okey, harap jelas maksud saya jelas So bunyikan ta mati, makhrajnya berserta sifatnya, barulah kita bunyikan huruf ta mati, huruf ha mati pula. So, maksudnya dia akan menghasilkan bunyi yang macam ini, yang begini. Okey ni Puan Siti Zainun Okey, saya demonstrate. Bunyi ta mati dulu, kemudian barulah kita bunyikan huruf ha mati. So, dia akan menghasilkan bunyi wal fat, wal fat. Bunyi ta mati dulu. Ha mati bunyi apa? Bunyi sifat hams. Bunyi sifat hembusan nafas sahaja. Wal fat. Bukannya wal fat. Ha tak bunyi langsung. Wal fat, tak ada bunyi ha langsung ataupun cantumkan bunyi. Ini kata dua orang mati kapan sekali tu, wal fatah, wal fatah, tu cantum sekali. So settlekan ta dulu, wal fat, habis ta baru bunyikan ha. Nampak jelas Settlekan bunyi ta mati dulu. Nak settlekan apa? Makhraj dia, setiap huruf ada makhraj,
ada juga sifat yang kita perlu jaga. Bagi hak makhraj dia, bagi hak sifat dia. Okey, so dia akan menghasilkan bunyi ta wal fat at. Kulangi sikit, lepas tu bunyi ha. Wal fat. Okey, jelas Bukannya wal fat tanpa ha ataupun wal fatah cantum dengan ha. Okey, kenapa Dr. Surya ada apa boleh kita bantu? Ada nak tanya soalan ke doktor? Puan Siti Zainul Amin jelas. Alhamdulillah, terima kasih puan. Yang lain okey jelas Arab jelas jelas, alhamdulillah, terima kasih. Sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, perlu dapat. Yang pertamanya, suara saya kena, ada kematian. Tak apa. Ada kematian di seksyen 3 kawan. Okey, tak apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, tak apa Dr. Surya. Okey. Mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan, insya-Allah. Okey. Okey, balik pada bacaan kita tadi. Okey, so kita bunyi ta mati dulu. Settlekan bunyi ta mati, settlekan dari segi makhraj dan juga sifatnya, barulah kita bunyikan ha mati juga. Selesaikan ha makhraj dia dan juga sifat huruf ha. Wal fat. Okey, jelas Okey, kita pergi pada contoh yang kedua di bawah. Okey, wal fajri. Wal fajri. Okey. Kaedah waqaf. Nota daripada sahabat baik kita Tuan Amran. 7 kaedah waqaf. Huruf terakhir dimatikan sukun. Itu kaedah waqaf yang pertama. Ya, betul. Yang ke-6. Terus yang ke-6 Huruf kedua terakhir berbaris mati dibaca 2 huruf mati berturutan. Betul. Waqaf pada sukunain. 2 huruf mati. Sukunain ataupun sakinain. 2 huruf mati Kesalahan biasa menggugurkan huruf terakhir. Ya, betul. Wal fat. Tak ada bunyi ha. Huruf yang last tu tak dibunyikan langsung. Ataupun mencantum 2 huruf mati menjadi 1 huruf. Suku kata. Betul. Wal fat. Okey. So dalam contoh yang kedua ni, kesalahan yang biasa berlaku. Yang pertama, bentuk kesalahan yang pertama ialah dibaca dengan wal faj. Tak ada bunyi ra langsung. Okey. Kita dah gugurkan ataupun buang huruf last sekali. Okey. Yang kedua, dicantumkan bunyi jim dan ra tu. Dia bunyi wal fajr. Jer. Jadi mana ada huruf jer? Jim dengan ra tu dicantum jadi 1 huruf ataupun jadi 1 suku kata ataupun jadi 1 makhraj. Jer. Wal fajr. Ini banyak. Ini banyak. Yang pertama pun banyak. Wal fajr. Tak bunyi ra langsung pun banyak. Wal fajr pun banyak. Okay. So kaedah bunyi yang betul ialah kita settlekan makhraj jim. Okay. Jim, tengah lidah sentuh tengah langit. Tengah lidah sentuh tengah langit. Okay, itu makhraj. Sifat jim bila berbaris mati dia datang padanya sifat qalqalah. So settlekan bunyi qalqalah dia dulu. Wal fajr. Okay, wal fajr qalqalahnya. Bukan wal fajr. Faj, itu bukan qalqalah itu bunyi hembusan nafas. Wal faj. Habiskan bunyi jim berserta dengan sifat qalqalah dia, barulah kita bunyikan huruf ra. Wal fajr. Bukannya wal fajr ataupun wal faj tanpa ra langsung. Wal fajr ada ra tapi pergi cantum sekali. Itu kata 2 orang mati kapan sekali tu. Tak boleh. Kapan asing-asing walaupun 2 orang mati serentak. Kan? Walaupun 2 orang mati serentak, kapan kena berasingan kan? So sama tak? Itu yang Datuk Salahuddin, Tok Guru kita masukkan tu. Jangan dibungkus sekali. Fajr. Kan jangan dibungkus sekali. Fajr. Itu saya slow motionkan bacaan. Jelas Saya harap sangat jelas. Okey. Sebab ini bentuk ataupun kaedah waqaf yang sangat common sangat banyak dibaca dengan kesilapan bacaan. Okey. So kita kena settlekan bunyi jim, makhrajnya dan juga sifat hurufnya. Dalam contoh kita ni, jim tu adalah bila berbaris mati dia sifat qalqalah. Okey. So settlekan bunyi jim, makhraj dia dan sifat qalqalahnya. Dah habis bunyi qalqalah jim, settle dah bunyi qalqalah, sifat jim, bunyi makhraj jim dan juga sifat jim berserta dengan qalqalahnya tadi, barulah kita bunyikan bunyi huruf ra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Hams, selamat datang. Okey. Okey, jelas Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat bila kita waqaf pada 2 huruf mati, pada 2 sukunain, 2 huruf mati yang berturutan, kena bunyikan, settlekan bunyi huruf, makhraj dan juga sifat huruf mati yang pertama, barulah kita bunyikan makhraj huruf dengan sifat huruf mati yang kedua. Berasingan, jangan dicantumkan sekali. Tak apa masalah. Tak ada masalah Cik Hams. Tak apa, kita baru start je pun. Baru start je. Kita baru nak start baca. Tadi kita explain sikit Okey. Nanti tuan-tuan boleh tengok balik lah ulangan daripada awal. Okey. Ini kaedah waqaf
Bila kita wakaf pada dua huruf mati yang berturutan. Nak kena settlekan, bunyikan dua-dua huruf mati tersebut dengan jelas berserta dengan sifat hurufnya. Okey. Okey. Kita baca contoh yang pertama. Wal fajri, wal fajri bila wakaf masih kan bunyi wal fajr. Wal fajr. Hati-hati jangan dibaca dengan wal fajr tanpa ra ataupun wal fajr cantum dengan ra. Tak nak cantum. Asing-asing bunyi. Asing-asing bunyi berserta dengan sifat masing-masing. Wal fajr. Okey, jelas Okey. Seterusnya. Walayalin ashr. Bukannya walayalin ash. Tak ada bunyi ra langsung ataupun walayalin ashr. Ashr. Ramai juga baca macam tu. Nak bunyikan ra mati juga tapi pergi cantumkan menjadi satu bunyi. Ashr. Walayalin ashr. Ashr. Salah. Settlekan bunyi shin. Shin bila mati, ingat saya pernah sebut banyak kali, kita pernah ulang banyak kali. Shin ada sifat tafashi, ada sifat bunyi bersemburan tu kan. Bunyi sifat sh. Okey, bila dia berbaris mati ataupun berbaris sabdu, kena jelaskan lagi bunyi sifat tafashi tu, bunyi sh. So ashr. Ashr, jangan bunyi ashr, ashr, jangan pendek sangat. Jelaskan bunyi shin tu, tafashi tu. Ashr. Okey? Bukannya ash ataupun ashr ataupun ashr, ashr. Pendek sangat. Panjangkan sikit biar jelas bunyi sh, ashr. Jelas Okey, sekali lagi kita ulang. Walayalin ashr. Ashr. Okey, jelas Okey, seterusnya. Wasyaf'i wal watr. Watr. Habiskan, settlekan bunyi ta. Okey, ta mati. Ingat kita pernah bincang bunyi ta mati ni masa ikut 4. Hujung lidah tekan belakang gigi. Tekan, lepaskan tekanan berserta sedikit hembusan nafas yang keluar. Wat. Ada bunyi hembusan nafas sikit Wat. Bukannya wat. Okey. Dia ada keluar hembusan nafas sikit. Tapi pastikan sikit aja, jangan bunyi bersepah-sepah hembusan nafas. Wat. Tu bukan. Jaga. Dia keluar sikit je hembusan nafas. Wat. Okey. Jangan baca dengan wat tanpa ra ataupun water. Wal water. Bukan wasyaf'i wal water. Water. Bukan. Water. Settlekan bunyi ta, baru settlekan bunyi ra. Jelas Sekali lagi kita ulang. Wasyaf'i wal water. Okey, jelas Okey, seterusnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ra mati dulu. Fir. Sikit bunyi ha mati. Fir. Jelas bunyi Fir. Bunyi ha sikit. Sikit je bunyi ha mati tu. Okey, sekali lagi kita ulang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Okey, jelas Wastaghfir. Sekali lagi. Fasabbih. Okey, ni jaga. Ba bagi bawah jumpa ha ni ramai yang membunyikan dengan fasabbih, tak nak beh. Ini pun biasa kesalahan yang berlaku juga. Fasabbih biham. Bukan beh tapi bih. Ba bagi bawah bi, ha mati bih. Fasabbih. Bukan beh. Okey, hati-hati beh dah jadi Melayu punya slang lah. Okey. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Okey, jaga saya pernah sebut kalau ada huruf mim ni huruf mim dengung iklab tutup mulut dengung. Tapi kalau dia duduk pada akhir huruf yang terakhir, maka kita abaikan. Melainkan kita wasal sambung tak berhenti baru kita pakai tanda mim iklab ni, tutup mulut dengung ni. Kalau kita wakaf pada huruf last kali tu ada huruf mim iklab, kita abaikan tak pakai. Tawwaba. 2 harakat kita pakai alif je. Okey, jelas Dan dengung pada nun sabdu ni lah. Innahu kana tawwaba. Okey, boleh seterusnya. Yauma takunus sama'u kalmuhl. Okey, tuan-tuan yang baru join, yang baru sampai, yang baru hadir,
yang baru turut serta boleh bantu saya kita klik pakat-pakat klik button like dan juga klik button share supaya kita boleh hebatkan lagi majlis ilmu kita, supaya ramai lagi boleh datang, boleh join, turut serta, boleh dapat manfaatnya bersama-sama insya-Allah. Tolong klik like dan tolong pakat-pakat share. Okey. So yang ni kita jaga huruf mati. Kalmuh. Lepas tu lam mati pula. Tu bunyi lam mati. Lidah kita tekan kat langit tu, atas gusi sikit tu. Gusi atas Kalmuhli asalnya. Bila waqaf lam matikan. So saya tekan bunyi ha dulu. Kalmuhl. Macam nak sebut li. Macam kita nak sebut bunyi li tu, tapi separuh jalan je, halfway je. Tak sempat keluar li sebab kita matikan dia, kita sukunkan dia. Kalmuhl. Okay, saya demonstrate sikit. Saya tunjuk sikit Kalau kita baca wasol, tak berhenti, tak waqaf, kita akan baca dia dengan kalmuhli. Li. Okey. Tapi bila kita waqaf, kita akan baca dia kalmuhl. Bila kita tongkat langit tu. Kalmuhl. Nak sebut li tak habis separuh jalan. Sebab kerana waqaf. Kerana kita matikan dia. Kalmuhl. Jangan kalmuh. Tak ada bunyi lam. Kalmuh. Kita dah campak, dah buang terus lam. Ataupun cantum kalmuhl. Ramai juga baca macam tu. Kalmuh tanpa lam pun ramai. Kalmuhl. Muhel. Ha dengan lam tu dicantumkan sekali. Muhel. Tak boleh. Saya tekan satu-satu. Saya tekan ha mati, baru saya tekan lam mati. Kalmuhl. Asing-asingkan. Memang bunyi first time dengar, ramai yang cakap saya macam pelik bunyi dia. Pelik bunyinya sebab apa? Sebab kita tak biasakan yang betul. Kita biasakan yang salah selama ni kan. So bila dengar yang betul macam pelik. Nanti bila kita dah biasa yang betul, yang tak betul tu pula jadi peliknya. Macam pelik je untuk baca. Sebab kita dah biasakan yang betul. Sebab sebelum ni apabila kita dah biasakan yang salah, bila kita dengar yang betul tu first time, macam pelik kan. Saya cerita dulu pun pelik juga masa saya berguru dengan guru saya dulu kan. Pasal pelik bunyi. Pelik bunyi lah pasal saya dulu baca salah kan. So bila kita temui kaedah bacaan yang betul buat kali pertamanya, kita rasa pelik lah, tak pernah jumpa lagi kan. Macam ni baca. Rupanya itulah bacaan yang betul. Yang kita baca tu sebenarnya yang pelik. Yang saya baca, yang saya baca tu dulu sebenarnya yang pelik, yang salahnya. Sebab dua orang mati bongkos sekali, mana ada orang buat kan. Dua mati, asing-asing lah, settle. Settlekan berasingan. Okay? So jelas Okay, kita balik pada ayat kita tadi. Okay. Okay. Sebab ni kita perlu dapat pemahaman yang jelas dan jitu sebab banyak berlaku kesalahan bacaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Ruby Taib. Minta maaf tak dapat join, saya ke hospital. Okey. Tengku Puan Hafzan ambil darah sebab denggi. Demam denggi. Okey. Syafakilah Puan. Puan Ruby Taib. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan. Denggi okey. Puan kena banyak minum air lah. Banyak minum air 100+. Minum sup ketam Sup ketam dengan daun apa tu? Rebusan daun pucuk ubi ke apa? Saya lupa dah. Pucuk ubi ke pucuk apa sebab saya pernah kena denggi dulu. Dah warded. Saya minum tu sup ketam tu, mak mertua saya yang buatkan. Sup ketam, kemudian air rebusan air pucuk ubi ke apa, saya tak ingat tapi pahit yang amat-amat pahit lah. Tapi sebab nak baik punya pasal saya minum telan juga. Lepas tu saya minum 100+ juga, dan saya minum air masak sangat banyak. Sampai kan saya rasa 5-10 minit saya kencing, saya ketandas kan. Tapi Alhamdulillah dia punya simptom dia tak melarat lah. Okay. Walaupun saya kena denggi, tapi saya tak ada sakit-sakit sendi semua tak ada pada masa tu. 3 hari 4 hari juga saya warded. Alhamdulillah. So Puan Ruby boleh cuba lah. InsyaAllah ikhtiar kita kan. Di samping kita berdoa. Sama-sama kita doakan saya mohon sama-sama kita semua dalam sesi FB ni kita sama-sama doakan kesembuhan buat Puan Ruby Taib insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan buat Puan Ruby dari demam denggi yang Puan Ruby tengah alami sekarang ni mudah-mudahan. Syafakilah Puan, mudah-mudahan. Okey. Sama-sama kita doakan kesembuhan buat Puan Ruby Taib insya-Allah, sahabat kita dari Kuantan Okey, insya-Allah kita sambung bacaan. Daun pucuk betik. Daun pucuk betik. Pucuk ubi pula dah. Tu pelik pula saya, pucuk ubi mana pahit kan. Daun betik. Betul. Terima kasih Cik Bahari.
Terima kasih Puan Nurhayati. Betul orang petik. Rebus kan. Pucuk petik Puan Aisyah je lah. Saya pergi sebut pucuk ubi pula. Pucuk ubi orang buat. Pucuk ubi orang buat apa? Buat ulam kan. Buat sayur kan. Pucuk petik. Betul-betul. Sebab saya minum tu pahit. Luar biasa punya pahit. Kan. Luar biasa punya pahit. Tapi nak baik minum jugalah. Okay. InsyaAllah. Sama-sama kita ikhtiar. Di samping kita mengiringi ikhtiar kita dengan doa kan. Pada Allah Ta'ala. Okay. InsyaAllah kita sambung balik bacaan Kal-muhli kal-muhl. Muhl. Saya harap bunyi jelas bunyinya Okay, sekali lagi kita ulang. Yauma takunus sama'u kal-muhl. Okey. Daun pucuk betik ambil dalam 3 helai, rebus atau basuh, makan atau buat jus. Okey, alhamdulillah. Terima kasih petua dari Cik Bahari mungkin kita semua boleh take note lah. Mana tahu ada jiran tetangga kita ke, anak-beranak ke, family kita ke kan. Puan Ruby juga boleh cuba ni. Okay, boleh cuba. Sebagai kita. Terima kasih banyak Cik Bahari. Terima kasih banyak Cik Bahari. Syukran. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucap terima kasih juga. Saya ucap terima kasih juga buat Cik Bahari dan juga yang lain-lain juga, doktor dan perempuan, atas kesudian bertandang ke sesi FB Live saya ni. Kan. Saya pun ajar basic je pun, asas-asas saja. Okey, insya-Allah kita sambung lagi bacaan berikutnya. Wa takunul jibalu kal-ihn. Wa takunul jibalu kal-ihn. Tak rebus, blender. Oh, ya ke? Saya ingat rebus Saya pun tak ingat dah. Tapi bukan saya buat pun. Mak mentua saya yang buatkan, dia bagi saya minum je. Betik pun boleh buat ulam. Okey. Semoga Puan Ruby cepat sembuh insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Okey. Terus jaga Kal-ihni. Kal, ain bagi bawah i, ha mati i. Nun bagi bawah ni. Kal-ihni asalnya. Bila kita waqaf, nun kita baca dengan baris mati, sukun. Bunyikan ha mati, kemudian bunyikan nun mati. Kal-ihn. Kita seolah-olah macam nak menyebut bunyi ni, nun bagi bawah, tapi tidak kehabisan. Tak sampai, tak kesampaian. Okey. Separuh jalan je. Kal-ihn. Lidah kita sama juga. Macam lam tadi. Kal-muhl. Okey, ni kal-ihn. Ujung lidah kita menyentuh ataupun menekan pada lelangit depan tu, lelangit atas. Kawasan atas gusi tu kat situ. Tanpa melepaskan bunyi, tanpa melepaskan tekanan lidah. Kalau kita lepas tekanan lidah, bunyilah bunyi huruf nun tu. Kal-ihn. Kal-ihni. Kita tekan tanpa lepas. Kal-ihn. Nampak tak? Yang ni pun sama. Kal-muhl. Tak lepas sampai habis bunyi. Kal-ihn. Okey. Saya tunjuk sikit lagi ni Untuk kita bunyi ni, asalnya dibaca dengan kal-ihni. Bila waqaf, nun matikan. Ha memang dah sedia ada mati. Kal-ihn. Nampak lidah saya tekan Kal-ihn. Duduk kat situ je, tekan je sampai habis bunyi. Kal-ihn. Baru lepas. Jelas so kita bunyikan bunyi ha mati, ih. Lepas tu nun mati. Kal-ihn. Okey. Saya harap jelas cara sebutan dan bunyinya. Supaya kita boleh amalkan dan praktikkan sama-sama dalam bacaan kita insya-Allah lepas ni. Bila kita jumpa dua huruf mati yang berurutan, itulah kaedah bacaan bunyinya. Okey. Sekali lagi kita ulang. Wa takunul jibalu kal-ihn. Okey. Okey. Jangan dibaca dengan kal-ihin. Cantum. Kal-ih, buang nun, ataupun kal-ihin. Ihin. Bukan So kal-ihn. Okey, seterusnya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Okey. Kita jaga sini sa 4 harakat, ra 4 harakat. Wa tekan pada dha sebab dha ada sabdu tanpa dengung. Okey, sebab bukan dengung, bukan sabdu atau nun dan mim. Sabdu atau nun dan mim saja yang didengungkan. Sabdu atau huruf selain nun dan mim tekan dan lepas. Wad-dha, tekan dan lepas. Tekan wad, lepaskan dha dengan baris dia. Dha pun sama, tekan pada ra sebab ra ada sabdu. Tekan pada ra dan lepaskan dengan baris ra. Dar, ra. 4 harakat. Okey. Ini baris matinya. Ba, hamzah mati. Wahinal ba. Bunyikan hamzah mati.
Okey, Syafaqilah Puan Ruby. Amin. Okey, Allahumma amin. Kita doakan kita bunyikan hamzah mati dulu. Ba. Lepas tu baru bunyikan sin mati. S. Wa hinal ba's. Okey. Okey, jelas bunyikan hamzah mati dulu. Ba. S. Baru bunyikan sin mati. Okey, sekali lagi kita baca. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Okey, seterusnya. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Okey, saya ada silap baca sikit tu. Saya pergi lantun pula tadi. Sorry, minta maaf. Terhilang tumpuan. Sekali lagi saya ulang. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn. Okey, nak jaga yang pertama. Kesalahan yang biasa berlaku, ra jumpa waw lin. Ra bagi kata ra jumpa waw lin, raw bukannya raw. Ni pun sama juga. Ramai yang bila ra bagi atas bunyi ra cantik. Tapi bila jumpa waw lin, jumpa waw mati jadi raw. Tak nak raw. Ra bagi atas ra, kekalkan bunyi ra masuk ke dalam bunyi waw lin tadi. Lunakkan dia raw, ya raw, bukan ya raw. Hati-hati tak nak raw. Tapi ra, raw. Awalam yarau. Bukannya awalam yarau. Okey. Yang pertama nak jaga. Yang kedua, so. Ni pun satu sabdu So tekan pada to, ila, lepaskan dengan baris to, ila to. Betul, jumpa lagi ya lin, ya lunak, ada baris mati. Ila toy rifau. Ni jumpa waw lin lagi. Banyak waw lin, lunakkan dia. Ya lin, lunakkan dia. Waw lin, lunakkan dia. Cara cepat nak cam. Macam mana waw lin dengan ya lin, waw lunak dengan ya lunak. Tengok ada baris mati atas waw. Baris mati atas ya, confirm. Itu adalah huruf ya dan waw lin, lunak. Mengikut Al-Quran cetakan Malaysia dan juga Madinah sahaja. Kalau Indonesia tak. Okey, ini untuk Al-Quran cetakan Malaysia yang disahkan oleh KDN dengan yang dicetak di Majma' Malik Fahad Madinah sahaja. Yang menggunakan tanda bacaan yang macam ni. Indonesia berbeza sebab dia guna kaedah penulisan mengikut aliran yang berbeza, mazhab yang berbeza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Latifah Abdul Ghani. Selamat datang Puan. Okey. Tak apa, nanti Puan boleh tengok rakaman kita daripada awal. Hari ni topik kita sangat menarik. Kaedah waqaf pada sukunan, pada dua huruf mati yang berturutan. Ni banyak berlaku kesalahan bacaan dalam bacaan orang-orang kita. Saya syorkan Puan tengok rakaman daripada awal supaya boleh dapat pemahaman yang jelas lah insya-Allah. Okey. Okey, kemudian kita nak jaga kat sini so. So ada misai. 4 harakat 4 harakat. Tapi lepas tu ada sabdu. So kena 6 harakat. Ini mak lazim. Kalau jumpa misai sahaja tanpa sabdu selepasnya, 4 harakat aja. Tapi kalau jumpa sabdu, jumpa misai diikuti ataupun berpasangan dengan tanda sabdu ataupun baris mati, itu mak lazim, wajib dibaca 6 harakat. So 6 harakat Bagi dua jumpa waw. Idgham mak-lunah masuk dalam waw. Okey, dengan masuk ke dalam waw dengan masuk yang lembut berserta dengung. Tiwa. Masuk berserta dengung. Cuma jangan tekan, jangan masuk dengan tekanan. Tak nak masuk lembut je. Ya qaf. Jaga qaf bagi mati qalqalah ya qa. B dengan dha. Saya baca mula tadi saya tersalah sikit. Saya setelah hilang tumpuan, hilang fokus. Saya bunyi lantun sikit. Dia tak boleh lantun. Banyak tak boleh, sikit pun tak boleh. Sikit tak boleh, banyak lagi tak boleh lah. Jaga. Tak boleh. Ni je lah ada lantun. Qalqalah. Ya qa bid. Salah. Ya qa bid. Macam tu je bunyi dia. Tak ada bunyi lantunan langsung. Kita cushionkan bunyi dha tu. Lembut dan cushionkan. Saya buat analogi macam cushion kan. Bid. Ibarat cushion yang tebal dan empuk tu. Jangan dikeraskan. Keras bid. Terus lantun. Tu bacaan yang salah dah. Sebab dha tak ada sifat qalqalah. Ini je qalqalah. Lantunkan dia. Ya qa bid. Okey, last sekali bunyikan nun mati. Macam mana? Sama macam tadi. Sama macam ni. Bid. Lidah naik ke langit, tekan kat langit. Bid. Jangan baca dengan wa ya qa bid. Ini banyak berlaku kesalahan bacaan. Ni surah apa ni?
Ada siapa boleh teka? Kita buat teka-teki sikit. Ini salah satu potongan ayat dalam surah yang kita disunatkan, yang Nabi, baginda Nabi SAW sebut dalam hadis, bacalah kamu surah Tabarakallazi yang mempunyai 30 ayat. Nabi sebut sebelum tidur kan. Ni salah satu daripada potongan ayat dalam surah Al-Mulk. Ni. Kalau kita selalu jumpa baca tetap malam sebelum tidur, jumpa ni ayat ni. Kalau kita baca surah Al-Mulk, page yang kedua kat tengah-tengah tu. Buka surah Al-Mulk. Betul Puan Ruby. Dahsyat Puan Ruby. Demam-demam pun boleh jawab lagi okey. Surah Al-Mulk, page yang kedua kat tengah-tengah tu. Tengah-tengah page tu jumpa. Sini banyak berlaku kesalahan. Banyak pada perkataan ni saja. Kesalahan yang pertama, qalqalahnya tak bunyi ataupun tak berapa jelas. Jelaskan bunyi qalqalah. Itu kesalahan yang pertama. Nak jaga. Yang kedua, qalqalah tak jelas ataupun qalqalah tak bunyi. Yang kedua, dha. Bukan qalqalah dia buat qalqalah bid. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, nun lah. Ada yang waqaf tak ada bunyi nun langsung. Wayaqbid. Tak ada bunyi nun langsung. Ataupun wayaqbidun. Ni saya pernah dengar banyak juga ni. Yang pertama pun banyak tak ada bunyi nun langsung. Wayaqbid. Hilang nun. Nun yang elok-elok ada kat situ, kita pergi buang. Tak boleh. Okey. Yang kedua, nun tu ada dicantumkan sekali bunyinya menjadi satu bunyi, satu makhraj, satu huruf, satu suku kata. Bidun wa yaqbidun. Bidun. Special bunyi tu. Special effect lagi kat situ. Bidun. Huruf apa pun tak tahu kan? Bidun. Kan hilang bunyi sifat dha, bunyi dha dengan bunyi nun tu. Bidun. So settlekan bunyi dha dulu. Wa yaqbidun. Saya nak jelas bunyi ni Okey, sekali lagi kita ulang bersama-sama. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Okey, jelas وَيَقْبِضْنَ. Sekali lagi. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ. Jelas kan Hati-hati. Ni kita baca tetap malam ni. Al-Mulk Okey, seterusnya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. I'lamu. Ini kita bincang apabila kita memulakan bacaan dengan hamzah wasal atau alif topi, duduk pada permulaan ayat, start baca jumpa hamzah wasal, alif topi ni, maka kita kena baca. Nak baca macam mana? Dia tak ada baris, so kita kena bariskan dia. Nak baris macam mana? Formula yang pertama, tengok huruf yang kedua. Kalau huruf yang kedua lepas alif topi ni adalah huruf lam, terus tanpa fikir panjang kita baca dengan baris atas sahaja terus. Kalau huruf keduanya lam. Kalau huruf keduanya bukan lam, contoh macam dalam contoh yang kita baca ni, huruf keduanya ain bukan lam. Maka untuk bariskan hamzah wasal, kita tengok huruf yang ketiga, alif ataupun hamzah wasal, ain, lam. Lam huruf yang ketiga. Baris apa? Baris atas. Bila lam baris atas, hamzah wasal kita baca dengan baris kontra, baris bawah, i'lamu. Tapi kalau lam ni baris bawah, li, kita baca dia ikut follow, i'li. Jelas Kalau lam baris bawah, alif topi pun kita baca baris bawah, i'li. Ataupun lam ni bagi depan, lu. Hamzah wasal pun kita baca bagi depan juga, lu. Tapi kalau hamzah wasal bagi atas, dia berlawanan. I'lamu. Okey, jelas ni ulang kaji je lah. Kita dah tengok panjang lebar sebelum ni kan. Okey. Mu ada misal 4 harakat. Kemudian jaga dengung pada nun sabdu. Tekan, mesti tekan baru dengung. Lepaskan dengan baris dia. Anna. Okey, ni tekan tanpa dengung. Tudu. Nun ada baris mati tak dengung, jelaskan bunyi nun mati. Dunya, bukannya dunya, ataupun ada juga baca dengan idgham. Ini bukan idgham ada baca dengan dunya. Hati-hati. Ini izhar mutlak, special. Sebab nun mati jumpa ya dalam satu perkataan, dalam satu kalimah, bukan idgham. Hati-hati itu bukan idgham. Dunya tanpa dengung. Okey, bukannya dunya ataupun dunya. Ada baca dunya. Sebab dia kata nun mati jumpa ya kan idgham al-gunnah, bukan. Bukan kalau pertemuan tu berlaku dalam satu perkataan ataupun satu kalimah. Dia mesti berlaku dalam dua perkataan. Nun mati perkataan yang pertama, ya mati perkataan yang kedua.
Okey? So dunya. La'ibun. Ini baru betul idgham. Bagi dua jumpa dengan waw. Sebab bagi dua ni duduk pada perkataan yang pertama. La'ibun, satu perkataan. Lahwun, walahwun, satu perkataan. So bagi dua ni duduk dalam perkataan yang lain. Walahwun ni perkataan yang kedua. So bagi dua jumpa waw. Perkataan yang berasingan, berlaku idgham. Masuk dalam waw berserta dengung. Buwa. Okey, ini pun sama. Idgham ma'lunah juga, sama. Bagi dua jumpa waw juga. Walahwun, satu perkataan. Wazinah, satu perkataan. So bagi dua dalam perkataan yang pertama. Waw dalam perkataan yang kedua. Okey, so berlakunya pertemuan bagi dua jumpa waw, idgham ma'lunah. Wa la'ibun walahwun wazi. Masuk dalam waw berserta dengung, masuk dalam waw berserta dengung tanpa tekanan. Ingat saya ulang banyak kali tu. Sebab banyak yang tekan. La'ibun walahwun. Jangan tekan. Lembut je masuk. Bun walahwun. Okey, jelas Okey, kita ulang sekali lagi. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Okey, boleh Yang terakhir. Istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Okey. Macam mana kita baca Hamzah Wasal? Sama senario dengan atas. Hamzah Wasal duduk pada permulaan bacaan, permulaan ayat. Huruf yang pertama, kita kena baca dan bariskan. Huruf kedua bukan lam. So, tengok huruf yang ketiga bagi atas, kontrak. Jadi, bagi bawah. Sama macam kes yang di atas. Jelas Istafa. Kemudian kita nak jaga kat sini, ada yalin, jaga lembutkan. Alaikum. Okey. Bas, jaga sin, sofir. Tak nak bunyi sin tu cepat sangat, kontut sangat, keras sangat. Jelaskan bunyi sin, sofir, desir tu. Bas. Okey. Bagi dua, jumpa fa, dengung irfa. Dengung di rongga hidung. Bas fil ilmi. Wal ji sin mati. Sin memang original mati. So bunyikan jin sama dengan macam ni. Bas jis. Okey. Jelaskan bunyi sin mati. Wal jis. Okey, wal jis. Kemudian bunyikan mi mati. Mi mati tutup mulut lah. Wal jis. Cik Muhammad Nazrin. Saya suka berkawan dengan seseorang tapi dia susah untuk berkawan dengan saya seperti kawan-kawan lain. Ada ke surah yang boleh lembutkan hati dia dari jauh? Okey. Cik Muhammad Nazrin untuk lembutkan hati kawan-kawan Cik Nazrin pertama sekali boleh doa pada Allah Ta'ala. Kita berdoa lah kan. Sebab hanya Allah yang boleh melembutkan hati seseorang. Yang pertama. Yang keduanya, boleh amalkan surah Taha. Tapi kalau biasanya kalau kita amalkan surah Taha ni, kita bacakan pada orang tu lah. Macam kita nak lembutkan hati isi anak-anak ke, kita boleh baca surah Taha ayat 1 sampai 5. Kita baca masa dia tidur lah kan. Baca masa dia jaga, kita baca depan dia kan, dia terpelik pula kan. So kalau kita nak lembutkan hati isi anak-anak ke masa dia tidur, kita bacakan surah Taha tu kat tepi telinga dia ke. Okay. Dan dalam masa sama, masa kita baca tu, kita doakan. Kita berdoa supaya Allah lembutkan hati dia. Okay. So kalau untuk kawan-kawan, kita boleh juga baca surah Taha pun, walaupun dia tak dengar, boleh. Tapi kita tak ada masalah. Kita baca sambil kita iringi bacaan kita tu dengan doa lah, supaya Allah lembutkan hati kawan-kawan kita tu. Kenapa surah Taha? Kisah Sayyidina Umar memeluk Islam. Boleh baca kisah dia tu kat Google. Kan? Masa Umar bawa pedang nak ngamuk adik dia bila dia tahu adik dia masuk Islam, dia sampai rumah, adik dia baca surah Taha. Asbab lah Allah Ta'ala lembutkan hati dia tu dengan surah Taha tu. Asbab. Okay. Bila dia dengar bacaan surah Taha, adik dia baca ayat 1 sampai 5 tu, terbuka hati dia daripada nak pergi lempang adik dia tu kan. Memang kalau ikut sirahnya, ceritanya, sempat kena lempang dah adik dia sampai berdarah bibir adik dia. Kan? Daripada mengamuk dan marah adik masuk Islam ni, last sekali dia masuk Islam. Selepas asbab dengan surah Taha tu, Allah lembutkan hati dia, cairkan hati dia. Last sekali daripada mengamuk, marah, betul-betul marah. Kita kata kau marah adik masuk Islam ni. Last sekali lepas dia pergi jumpa adik dia, dengan surah Taha dia sendiri masuk Islam. Okey, boleh ikhtiarkan lah. Okey, banyak kita melencong pula ni. Okey, kita sambung So jaga wal jismi, jadi wal jism.
jism. Okey, sekali last. Istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Okey, jaga. Sod ni pun ada desir bila mati dengar saya bunyi desir lah tu. Jangan cepat sangat. Tak nak baca dengan istafa. Tak sempat berdesir sod tu. Sod pun berdesir juga sama macam sin. Bas, jis. Cuma sod ni desiran dia tu bunyi penuh sikit lah. Sebab dia huruf itbaq, huruf penuh, huruf gemuk kan. Tapi kena ada desiran juga. Sama juga dengan huruf zai. Huruf zai pun berdesir juga. Cuma desir dia macam bunyi desiran lebah kan. Ni jaga. Desir istofa, basto, jis. Ada 3 huruf desir kat sini. Yang kita nak kena jaga sifat desiran tu. Jelaskan bunyi desiran pada sod, sin dan sin. Terutamanya bila dia berbaris mati. Khususnya kena jelaskan. Okey, sekali lagi kita ulang. Last. Istofa. Jaga. Istofa. Biar sempat bunyi desir. Tak nak istofa. Tak sempat bunyi desir. Tak sempat berdesir dengan jelas. Okey. Istofa. Jelaskan Istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Okey, alhamdulillah. Setakat itu sesi kelas kita pada malam ni. Okey, boleh Alhamdulillah. Tamat sudah pengajian kita untuk pagi ni di muka surat 23 Iqra 6. InsyaAllah kita akan jumpa malam nanti waktu yang sama pukul 9 waktu yang sama, waktu yang biasa. Kita akan bertemu pada pertemuan kali ke-56. Okey. Sambung bacaan di muka surat 24 iaitu kaedah wakaf yang terakhir malam ni. Kaedah wakaf yang ke-7 yang terakhir untuk silibus Iqra ni lah. Okey. So malam ni di muka surat 24 Iqra 6 kita akan sama-sama membincangkan, membaca dan membunyikan kaedah wakaf yang ke-7 iaitu kaedah wakaf yang terakhir pada malam ini. Okey, pada pertemuan kita pukul 9 malam. Buat kali yang ke-56 malam ni insya-Allah. Okey. So alhamdulillah. Okey tak ada masalah, tak ada soalan Okey, jelas, saya harap jelas semua topik ni bagi saya sangat menarik yang kita pelajari hari ni, yang kita baca hari ni. Sebab banyaknya berlaku kesalahan bacaan. So saya harap moga kita semua termasuk diri saya juga mulai hari ni kita boleh sama-sama memperbaiki kaedah bacaan kita ketika kita wakaf pada 2 huruf sukun yang berturutan. Sukunain. 2 huruf mati ataupun 2 huruf sukun yang berturutan, kita kena jaga hak huruf mati yang pertama berserta sifat dia, baru settlekan hak huruf mati yang kedua berserta dengan sifatnya. Jangan dicantumkan sekali ataupun jangan dibuang salah satu. Okey, so saya harap jelas So alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Hams. So saya harap jelas, mudah-mudahan kita penerangan saya jelas. So yang penting kita boleh sama-sama praktikal. Dan macam yang saya sebut, kalau di tempat tuan-tuan dan puan-puan adanya guru Al-Quran, mesti dan wajib bertalaki untuk memastikan bacaan kita tepat dan sahih. Saya cuma boleh tunjuk, saya boleh demonstrate, saya boleh bunyikan, tapi balik asalnya kita pula kena membacanya sendiri di hadapan guru, dan guru itu hanya guru itulah sahaja yang boleh memastikan ataupun mengesahkan ataupun mensahihkan bacaan yang kita tepat seperti mana yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. So sebab itulah saya bagi tahu selalu wajib bertalaki dan bermusyafahah dalam kaedah mempelajari bacaan Al-Quran ini. So, bagi tuan-tuan yang perempuan, ada guru-guru Quran di tempat masing-masing, boleh temui guru-guru Al-Quran dan bertalaki dengan guru. Okey? Boleh bertalaki dengan guru masing-masing insya-Allah supaya kita berjaya mendapatkan bacaan yang paling tepat, paling sahih insya-Allah. Okey? So, terima kasih semua. Terima kasih Puan Siti Zainun, Puan Aisyah. Alhamdulillah, terima kasih semua. So, jangan lupa kita akan jumpa malam ni lepas solat Isyak jam 9 malam pada pertemuan yang ke-56 kalinya malam ni. Kita akan sambung bacaan di muka surat 24 Iqra 6 untuk topik bacaan kaedah wakaf yang terakhir untuk silibus Iqra ni. Ada 7 kaedah wakaf. Malam ni kaedah wakaf yang ke-7 insya-Allah. Okey, lepas tu kita akan masuk ke topik yang baru lah. Okey, topik yang baru pun menarik juga, sangat menarik juga. Sebab dia ada formula dia. Bukan malam ni tu kaedah wakaf yang ke-7. Lepas tu kita ada topik yang menarik sebab topik lepas ni, selepas kaedah wakaf ni, malam ni kaedah wakaf, lepas tu kita ada topik satu lagi dipanggil
kaedah bacaan huruf muqatta'ah. Sebab akan ada formula dia. Ni saya ada formula yang saya kena tulis. Ada formula ataupun ada sifir yang kita perlu hafal. Yang kita akan apply untuk keseluruhan kaedah bacaan huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Menarik. Ini kena hafal sifir sikit lah. Kena hafal formula. Boleh ni macam belajar sains sikit. InsyaAllah. Bukan topik malam ni. InsyaAllah mungkin topik esok. Esok ataupun lusa. Okey, malam ni kita akan habiskan kaedah wakaf yang terakhir, kaedah wakaf yang ketujuh. Kemudian kita ada topik baru selepas tu, huruf muqatta'ah. Mungkin esok ataupun lusa kita akan masuk topik bacaan huruf muqatta'ah. Itu yang saya kata ada formula ataupun ada sifir yang akan saya sama-sama kongsikan. Dan formula ataupun sifir itu terpakai untuk bacaan huruf muqatta'ah keseluruhan dalam Al-Quran, insyaAllah. Okey. Nak solat zuhur di Melbourne. Puan Aisyah di Melbourne Melbourne mana? Australia dah nak zuhur okey. Kita kat sini pukul 10 minit sekarang ni. Okey, insyaAllah. So, terima kasih banyak. Seperti mana biasa sebelum berpisah, saya pohon ribuan dan juga jutaan kemaafan. Kalau ada kekurangan, salah silap saya minta maaf lah. Terlebih membebel pun saya minta maaf banyak-banyak. Okey. Yang keduanya, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua kerana sudi bertandang, menghadirkan diri ke sesi FB Live saya ni. Walaupun serba kekurangan, serba penuh dengan kelemahan, walaupun tak sebaik mana pun, tapi sekurang-kurangnya kita dapat sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan mudah-mudahan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat memperolehi sesuatu lah daripada perkongsian saya ni selama lebih kurang hampir 1 jam ni, insyaAllah. Okay? So insyaAllah kita jumpa malam nanti. Jangan lupa pukul 9 malam lepas solat isyak kita akan sambung bacaan malam ni, insyaAllah. Okay, bukan ada orang ingat saya buat 2 sekali sesi tadi. Ada seorang tanya saya, yang malam tu dia ulangan ke? Bukan. Ni bukan sesi ulangan ni. Ni bukan sesi ulangan ni. Kita buat live So malam nanti topik sambungan ataupun bacaan sambungan. Bukan siri ulangan. Kita tak ada ulangan. Kalau perempuan nak tengok ulangan, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok rakaman balik lah dalam FB live kita ni. Dalam page kita ni. Ataupun di channel YouTube saya, Hasli Ismail. Okay? So saya rasa sekadar itu saja untuk pertemuan kita pada pagi ni. InsyaAllah kita jumpa malam nanti. Sekian. Terima kasih sekali lagi pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.